Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Anak-anak murid saya terutamanya enam ceria. Sihat ke tidak? Macam mana duduk rumah? Okey ke tidak? Jaga kesihatannya semua. Kita berjumpa lagi di kelas saya tetapi di rumah masing-masing lah. Ya, tak jumpa di kelas. Okey, pada hari ini kita akan belajar tajuknya, unitnya seni kita. Okey. Kita sambung hari tu punya. Okey, ni dalam tajuk kaum dan etnik di Malaysia. Ni adalah salah satu subtopik dalam tajuk ni lah. Okey. Sambung yang minggu lepas. Yang 2 minggu sebelum cuti tu Okey, sejarah tahun 6. Bersama saya, Cikgu Izian. Kenal lagi ke tidak? Ke dah tak ingat dah? Okey. Okey, dalam unitnya seni kita ni, kita akan belajar 4 seni. Ini sejarah negara kita sejarah seni negara kita. Okey, yang pertama, alat muzik tradisional. Siapa yang pernah main alat muzik tradisional tu? Saya pernah main. Kita tengok apa contoh-contoh yang saya pernah main. Yang kedua, tarian tradisional. Kalau saya tak reti menari lah. Saya tak tahu lah kalau kelas awak ada yang reti menari. Kalau kita kat kelas ni, kita boleh try ni, masing-masing. Okey, yang ketiga, cerita rakyat. Cerita rakyat ni, cerita-cerita. Jelas saya terangkan. Okey, yang keempat, permainan tradisional. Ini pun menarik kalau kita boleh di kelas, kita boleh main macam-macam permainan. Tapi itulah sebab SOP kan. Kalau tak ada SOP, menarik sikit nak. Okey, first, yang pertama, alat muzik tradisional. Okey. Kita tengok alat muzik yang pertama. Okey, siapa tahu ni? Apa ni nama alat muzik ni? Mesti awak tak tahu. Saya bagi tahu ya. Okey, nama dia sape. Okey, sape ni antara alat muzik tradisional kegemaran saya. Okey, sebab sangat menarik, sangat sedap bila dipetik. Sape ni dia macam gitar, tapi dia ala-ala gitar lah, tapi dia berasal daripada Sarawak. Okey, sape ni berasal daripada Sarawak, nampak dipetik seperti gitar, diperbuat daripada kayu palai, keladan dan jelutong. Dan kalau awak tengok dihiasi dengan corak menari. Sangat menarik, saya suka. Nanti awak boleh tengok kat YouTube macam mana cara bermainnya, macam mana bunyi dia. Bunyinya menarik. Saya sangat suka bunyi dia. Okey, alat muzik yang kedua. Okey, siapa tahu benda ni? Benda ni awak selalu tengok, selalu nampak, tapi kebanyakannya awak tak tahu ini apa benda. Okey, ini namanya adalah tabla. Okey, tabla ni dia kebanyakannya dikenali dengan oleh masyarakat India dan sangat berperanan penting bagi masyarakat India waktu upacara keagamaan dan sebagainya. Waktu majlis perkahwinan ke, dia akan main lah benda ni, tabla ni. Tapi kalau kat Malaysia ni bukan orang India je lah yang nanti main. Ada juga orang Melayu nanti main. Ada juga orang Cina yang nanti main. Kita kena raikan kepelbagaian budaya kita ya. Okey, seterusnya. Okey, kalau awak tengok benda ni dua benda ni. Saya rasa yang belah kiri ni, awak kenal apa? Apa benda yang orang ni main? Okey, kita tengok. Okey, kompang. Saya rasa kebanyakannya memang tahulah kompang ni kan. Okey, yang kedua, ni saya tak tahu awak tahu ke tidak. Tapi untuk pengetahuan awak dua-dua benda ni saya main tahu dulu. Kalau kompang ni saya main time kecil lah. Saya rasa mungkin ada di kalangan awak yang reti juga main kompang. Okey, next ni. Angklung. Angklung ni kalau awak tengok budak ni main, dia pegang dua tau. Kalau saya dulu saya main satu je lah. Saya pegang satu je. Dia macam tu. Kita pegang. Kalau kompang macam ni kan. Kalau angklung kita pegang, kita goyangkan macam tu. Ada juga yang main angklung ni, dia main sekali banyak. Jadi dia akan pegang macam tu. Awak boleh tengok kat YouTube nanti. Okay? Next. Okay. Ini pun menarik juga ni. Okey, apa nama yang belah kiri ni kalau awak tahu? Tapi awak biasa tengok dekat tarian singa, saya selalu main.
Okay, nama dia bow. Macam mana cara main bow tu? Dia awak pegang dua kan, dua benda tu awak tang bunyi kan. Macam tu. Okay, yang tepi ni pula apa benda ni? Nafiri. Nafiri ni pun biasa dimainkan oleh orang-orang Melayu lah. Orang-orang kalau ada istiadat, dia selalu nafiri ni memang ada. Okey, mari seterusnya. Okey, tarian tradisional. Ini saya suka tengok tapi saya tak ada menari lah. Mungkin ada di kalangan awak yang boleh menari di kelas ini. Dan yang lain juga yang tengok video ini. Okey, yang pertama. Tarian apa ni? Kalau awak tengok dia begitu, pakaiannya, cara tengok tu macam mana? Tarian apa tu? Tarian Inang. Okey, tarian Inang ni adalah tarian istana yang dicipta pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pergerakannya, pergerakan tarian ni dia lemah gemalai. Saya tak boleh menari kan kalau awak tengok kan. Dan tarian ni diiringi alat muzik seperti rebana, biola dan gendang. Okey. Okey, ini awak tengok tu. Ini adalah contoh tarian Inang. Awak tengok lemah gemalai je. Kalau saya memang saya tak boleh lah. Kalau awak ada lembut-lembut kasi boleh. Itu adalah contoh tarian Inang. Macam mana dia menari tarian Inang. Okey, seterusnya. Okey, ni tarian apa pula ni? Kalau tengok pakaian dia, mesti awak cakap, ni Sabah Sarawak ni. Tapi awak tak tahu tariannya apa. Okey, nama tarian adalah tarian Sumazau. Okey, kita tengok tarian ni berasal daripada Sabah. Kalau siapa yang pernah pergi Sabah. Ataupun kadang-kadang awak tengok dekat YouTube TV pun ada je kadang-kadang kan. Awak boleh tengok tarian ni. Okey, dipersembahkan pada Pesta Tadau Keamatan bulan Mei setiap tahun. Baru lepas. Dan Sumazau ni berasal dari perkataan sazau. Sazau ni apa pula? Sazau ni pergerakan tangan penari seperti burung helang sedang terbang. Burung helang? Dia macam ni. Saya tak menari. Dan tarian ini diiringi paluan gong dan gendang. Okey, mari kita lihat bagaimanakah tarian Sumazau ini. Tengok tu. Dia macam burung helang. Dia berlanjut macam tu. Dia lembut je. Awak kena lembut. Kalau saya keras tak boleh lah. Tapi mungkin kalau awak yang suka menari, awak boleh try juga. Ini pun awak boleh, kan kat rumah kan, tak buat apa-apa, makan je. Awak boleh menari. Tarian Sumazau ni. Okey, seterusnya. Ini pun salah satu tarian yang menarik. Jarang saya jumpa. Mungkin awak pun tak pernah tengok. Saya pun tak pernah, saya pernah tengok. Saya pernah tengok lah. Cuma tidak begitu, kalau kita tengok tu kita tak tahu tu tarian apa. Okey, apa nama tarian ni? Tarian ni nama je tarian Sewang. Okey, tarian ni adalah tarian masyarakat orang asli. Okey, tujuan dia bila tujuan nari ni kan perubatan, waktu perkahwinan, waktu ada apa-apa keramaian, membuka ladang baru dan sebagainya lah yang orang-orang asli punya keramaian kan. Okey, ditarikan beberapa penari di balai sewang. Yang awak tengok macam balai sewang lah tu. Dan diiringi alat muzik buluh setong dan nyanyian. Okay, kita tengok macam mana tarian ini ditarikan. Tengok tu dia macam tu. Sorry, tak ada muzik. Nanti awak boleh tengok sendiri dekat YouTube. Awak boleh buka. Okay, tu Ni dekat Istana Budaya ni, tak silap saya, waktu tahun 2016. Nanti awak boleh tengok sendiri. Tak awak tahu je tarian tu. Awak boleh tengok. Dia rancak, dia sangat rancak tarian dia. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah saya tunjuklah sikit kan tarian-tarian yang lain. Okey, kalau awak tengok ni belah kiri ni tarian apa? Belah kanan ni saya rasa awak familiar tarian apa? So selalu nampak waktu Tahun Baru Cina. Yang belah kiri ni. Kadang-kadang awak perasan awak tengok tapi awak tak tahu tarian apa. Okey, nama tarian sebelah ni tarian Ngajat. Biasa je kan, biasa awak tengok kan. Dia tarian ni Sarawak tarian Sarawak.
dari Sarawak. Okey, yang sebelah ni macam biasalah, mesti awak tahu tarian singa. Kalau yang tadi yang saya cakap alat muzik bow tu, ni bila singa ni tengah menari, awak ada yang main bow tu. Tadi singa ni orang Cina lah sambut tapi ada juga orang Melayu dan orang Cina, orang India yang tahu menari tarian ni. Biasa kan awak tengok dekat TV lah apalah, selalu tengok. Okey. Kita pergi kepada seterusnya, yang ketiga. Seni yang ketiga adalah permainan tradisional. Ni memang awak selalu main lah. Kalau awak tak selalu main pun, awak tahu. Mesti awak tahu antara permainan tradisional di Malaysia ini. Okey, mari seterusnya kita pergi. Okey, permainan tradisional ni menjadi aktiviti masa lapang masyarakat tradisional waktu zaman-zaman dulu. Aktiviti-aktiviti lah yang selalu masyarakat tradisional mainkan. Kalau zaman sekarang ni kan main game, manjang. Tengok YouTube, manjang. Ni yang kita akan belajar ni aktiviti masa lapang masyarakat dulu-dulu. Okey, zaman Kesultanan Melayu Melaka ni, sepak raga menjadi permainan tradisi masyarakat tradisional. Okey, sepak raga ni dia ala-ala sepak takraw lah. Sama je. Okey, yang ketiga, permainan lain ni congkak. Congkak awak tahu kan? Layang-layang. Layang-layang. Awak dah lama tak main layang-layang. Gasing. Gasing pun awak selalu main juga. Okey, jika diadakan permainan di suatu kampung, penduduk lain akan datang untuk mengambil bahagian dan memberi sokongan. Barulah boleh berkenal-kenal kan? Okey, kesan nampak? Kesan dia merapatkan hubungan antara penduduk. Ini kalau awak main game je, awak tak kenal pun orang tu kat game tu. Awak tahu nama dia je. Borak-borak gitu. Lepas tu tak kenal pun kan. Tak pernah jumpa kan. Lagi zaman sekarang. Okey. Jenis permainan terbahagi kepada 3. Kita tengok yang pertama. Okey, permainan anjung. Dimainkan di anjung rumah atau di dalam rumah. Pergerakannya agak terbatas lah. Okey. Anjung ni kalau rumah macam rumah kampung, awak naik tak ada tangga kan. Tangga. Awak akan jumpa anjung. Adalah anjung rumah. Rasanya orang dulu-dulu kan, kalau awak balik rumah nenek awak, rumah nenek atau awak ada anjung tu. Biasanya orang dulu ada rumah anjung. Baru naik ke atas rumah. Macam rumah nenek saya jugalah. Yang kedua, permainan halaman. Halaman ni sekarang pun depan rumah, kalau yang bukan rumah tinggi-tinggi, rumah teres tu adalah kan halaman depan rumah. Tapi ada je rumah flat atau apartment, depan tu ada halaman sikit. Kadang-kadang kan awak, kawan-kawan awak macam lepak-lepak depan tu kan. Okey, memerlukan kawasan yang luas, pergerakan aktif dan lincah. Tapi saya rasa kalau flat dengan apa ni tak sesuai lah main depan rumah tu kan. Kalau permainan anjung tu sesuai lah, tapi permainan halaman ni dia kalau boleh macam luas sikit lah. Okey, sebab dia kata kawasan yang luas. Yang ketiga, permainan lasak. Okey, memerlukan kawasan lapang yang luas, yang lebih luas daripada halaman tadi, dan pergerakan dia aktif, lincah dan lasak. Yang tadi tak lasak, hanya lasak sikit. Okey, ini adalah contoh permainan anjung. Saya percaya 2 daripada 3 ni awak tahu. Mungkin 1 ni awak tak tahu apa benda ni. Okey, mari kita tengok yang pertama. Yang pertama ni biasa main lah, congkak. Siapa tak kerti main congkak kan? Semua orang pernah main congkak lah. Dia selalunya main 2 orang. Yang hujung tu rumah kan kita panggil. Kita isi 7 biji guli dulu. Lepas tu kita gerak-gerak. Saya pernah lama sangat tak main. Mungkin ada, awak boleh beli kat Shopee congkak. Tapi kebanyakannya kalau sekarang ni dia dah jual yang plastiknya. Dia tak jual yang kayu. Mungkin mahal kot. Ataupun dia tak tebang pokok. Okey, yang kedua. Ni pun biasalah awak main. Batu seremban. Batu seremban. Okey, ini pun dia ada 5 batu. Kita main kan. Selalunya orang perempuan yang main. Kan, dia ada 5 step. Betul tak? 5 step. Tapi kadang ada yang tak guna. Ni dia ada guna batu. Batu biasa je kan. Kadang guna batu biasa je. Okey, yang ketiga. Weki. Weki ni permainan orang Cina. Okey, kalau awak tengok dia ada 2 kan. Dia tak selesai kalau Korea. Dia asyik ala-ala ada satu permainan Korea tu. Tapi saya tak ingat permainan Go apa benda kan nama dia kan. Dia ada 2 ni. 2 biji ni. Guli ke nak panggil? Hitam putih. Lepas tu dia ada 2 orang lawan. Dan lawan yang paling banyak di papan ni. Kalau putih yang banyak, putih lah yang menang. Dia macam tu. Kebanyakannya
Kalau orang Melayu tak familiar lah kan. Yang Melayu familiar songkap, seremban ni. Okay, next. Permainan halaman. Okay, saya percaya yang hujung tepi ni awak biasa sangat main lah. Iaitu, ting. Ting lah, ni biasa main lah kan. Kau awak tak pernah main? Main lah, main seronok ting-ting ni. Kalau kita di kelas, saya nak awak main ting-ting depan saya. Ia menarik. Okay, yang kedua, sepak manggil. Sepak manggil ni famous dekat Sabah. Kaum Bajau main Kalau awak tengok kan dekat atas tu, dia pasang satu kotak dekat atas tu, orang kat bawah ni kena baling sampai kotak tu pecah. Lepas tu siapa yang dapat pecahkan kotak atas ni, dia dapat hadiah. Dalam tu kadang-kadang adalah makanan ke apa-apa ke ataupun duit. Diorang kena pecahkan kotak atas tu. Ni menarik Kita boleh main benda ni. Kita boleh main menarik. Tapi dia memang di Sabah lah. Oleh kaum Bajau. Okay. Yang ketiga. Ini orang-orang India selalu main kabadi. Kabadi. Dia ada dua pasukan. Lawan. Dia ada main sampai sentuh. Dia serang kan, ada satu serang, ada satu pertahanan. Serang tu dia kena sentuh yang pihak lawan dia tu untuk matilah pihak lawan dia tu mati. Ni pun menarik, saya suka. Dan yang setahu saya kalau tengok kat YouTube penyerang tu serang dia kena sebut kabadi. Macam tu. Menarik. Awak boleh tengok kat YouTube. Jadi kita pun boleh main. Okay, next. Pemain lasak. Okay, tiga-tiga ni saya rasa pun awak memang tahu jugalah kan. Yang pertama, Wow ni kebanyakannya masyarakat Kelantan, Terengganu, Johor pun ada juga yang main. Tapi kalau kita tak main sangat wow, kita main layang-layang. Kan lama tak main layang-layang kan. Wow ni sangat menarik. Saya tak pernah main wow, saya main layang-layang je. Saya tinggal kan. Wow ni awak tahu kan main, ada dua orang pegang, satu pegang yang tu, dia lepaskan ke atas. Kita boleh main kat sekolah benda ni. Okey, yang kedua, ni saya rasa semua orang pun pernah juga main. Mandi sungai. Semua orang pernah main. Ini mandi sungai memang memerlukan kawasan yang luas lah. Ada kadang-kadang ada yang panjat pokok, terjun. Masuk ke sungai. Lama dah tak mandi sungai sebab PKP ni. Kita dah tak pergi sungai. Okey, yang terakhir. Tarik upih. Tarik upih ni ada seorang duduk dan ada yang akan dia duduk atas upih tu dan seorang tu akan tarik upih tu. Tengoklah siapa yang sampai dulu menang. Dia adalah kan beberapa orang lawan bersusun tarik upih. Ini pun menarik. Kita boleh buat kat sekolah-sekolah. Okey. Cerita rakyat. Okey, mari kita tengok cerita rakyat. Okay, cerita rakyat ni maksudnya cerita yang berbentuk lisan. Orang zaman-zaman dulu, bila dia nak mengisi masa lapang, dia kadang-kadang bercerita. Cerita-cerita ni diceritakan dari satu generasi ke satu generasi sampai jadi warisan. Okay, biasanya disampaikan oleh orang lebih tua lah. Atuk, nenek, mak, ayah, kakak ke adik. Dia disampaikan cerita ni. Okay, tujuan dia untuk menghibur dan mendidik. Dekat cerita rakyat ni, selalunya ada pengajaran-pengajaran lah yang boleh diambil kan. Okey, jenis-jenis cerita rakyat. Ada legenda, mitos, cerita asal-usul, cerita jenaka, cerita binatang dan cerita rakyat. Macam legenda Masuri ke, hikayat hang tuah, cerita-cerita jenaka, angan-angan mak jenin. Kan awak biasa kan kalau awak suka membaca, awak dah familiar dah dengan cerita-cerita yang saya sebut tadi. Cerita binatang sang kancil lah kan. Dah biasa dah. Okey. Dulu-dulu tukang cerita ni digelar penglipur lara. Gelaran lainnya adalah Tok Selampit dan Awang Batil. Okey, seterusnya. Okey, contoh cerita rakyat ni yang saya cakap tadi, legenda Masuri, hikayat hang tuah, kisah sang kancil ni cerita sang kancil. Dia semua cerita sang kancil. Kan ada sang kancil dan buaya. Sang kancil. Macam-macam inilah di antara contoh-contoh cerita rakyat itu. Okey, itu saja untuk video pada kali ini. Apa-apa soalan boleh berhubung dengan saya di Telegram. Untuk latihan saya akan bagi di Telegram sahaja. Jadi kita akan jumpa di
video seterusnya, topik seterusnya, tajuk seterusnya. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.